Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi pertama sekali cikgu ucapkan terima kasih dan tahniah kepada pelajar yang berjaya untuk bersama-sama dengan cikgu pada pagi ini untuk kita join kelas online sejarah PDPR yang mana masing-masing belajar di rumah masing-masing tapi mengikut jadual yang telah kita tetapkan di peringkat sekolah. So seolah-olah kita macam belajar di sekolah seperti biasa, okay, mengikut jadual tetapi hanya berada di rumah masing-masing dan pembelajaran secara online dan juga offline. Okey. Jadi seperti biasa 1 jam pada hari ini 7.30 sampai uh, 8.40 1 jam 10 minit pada hari ini kita akan sama-sama berbincang, kita sambung lagi perbincangan kita dalam sejarah tingkatan 3 dalam bab yang kedua. Okey, dan fokus cikgu pada hari ini adalah yang mana pada akhir pembelajaran nanti cikgu harap awak akan dapat menjelaskan berkaitan dengan subtopik yang kedua dalam bab yang kedua, iaitu di bawah tajuk Perjanjian London 1824 dan kesannya terhadap alam Melayu. So juga harap pada akhir pembelajaran nanti awak akan dapat menjelaskan apakah isi-isi Perjanjian London 1824 dan juga kesannya terhadap alam Melayu, negeri-negeri di alam Melayu. Itu harapan cikgu pada awak pada hari ini. Dan kita punya perbincangan hari ini tak banyak, fokus dia pun tak banyak, hanya fokus kepada isi-isi perjanjian London itu sahaja. Dan pada slot yang kedua nanti pada pukul 8 10 ataupun 85 minit kita akan pergi pada slot tutorial yang mana cikgu akan bagi latihan pada awak. Awak buat dalam masa setengah jam. Dalam masa setengah jam. Siapkan terus dan seperti biasa hantar ke link yang cikgu akan berikan di dalam grup Telegram nanti. Boleh faham So Sri Vani. So cikgu harap ada ramai lagi yang boleh join kelas kita pada pagi ni. Mungkin ada yang baru bangun tidur. Biasalah kelas pagi-pagi ni macam ni lah. Kalau berada di rumah. Kalau berada kat sekolah lain. So bila berada kat rumah ni, cikgu faham situasinya. Dan cikgu harap akan kembali aktif. 3B akan kembali aktif. Semangat untuk belajar tu masih kuat. Dan bertambah kuat So sebab tahun ni awak akan menghadapi PT3. So cikgu harap semangat awak lebih kuat berbanding dengan tahun-tahun sebelum ni. Walaupun kita belajar di rumah, tapi cikgu harap awak semua dapat menunjukkan komitmen dan semangat yang tinggi untuk teruskan pembelajaran. Kita teruskan dalam subtopik yang kedua, Perjanjian London 1824 dan kesannya terhadap alam Melayu. Yang mana sebelum ni kita dah bincang bagaimana British meluaskan kuasa mereka ke beberapa buah negeri. Bermula dengan mereka mendapatkan Pulau Pinang. Pulau Pinang. Kemudian mereka mendapatkan Singapura dan juga mereka ingin mendapatkan Melaka. So ada 3 buah negeri yang telah diduduki oleh British. Dalam usaha mereka untuk meluaskan kuasa ke negeri-negeri di alam Melayu. Di alam Melayu yang mana dapat memberikan kepentingan ekonomi kepada British. So mereka cari jalan juga bagaimana mereka nak masuk ke setiap negeri itu. Kita dah bincang pada minggu lepas yang mana mereka menggunakan tipu helah untuk mendapatkan Pulau Pinang. Mereka menggunakan manipulasi untuk mendapatkan Singapura. Dan sekarang melalui perjanjian London 1824 ini, British akan mendapat satu lagi negeri secara kekal, iaitu negeri Melaka. Yang kita dah bincang pada akhir pembelajaran kita pada minggu lepas. So kita lihat untuk 2.2 pada hari ini. Perjanjian London yang dibuat pada tahun 1824 adalah di antara
British dengan Belanda. Okey, so kita lihat dia punya slide yang kedua. Okey, pengenalan dia, Perjanjian London 1824 telah menyebabkan pembahagian kawasan pengaruh British dan Belanda di alam Melayu. So melalui perjanjian inilah tanah Melayu ataupun di alam Melayu ni terbahagi kepada dua. Okey, dua pengaruh. Satu pengaruh British, satu lagi pengaruh Belanda. Ini berlaku kesan daripada syarat Perjanjian London yang telah ditandatangani pada tahun 1824. So, apakah dia punya syarat-syarat perjanjian? Kita lihat dalam jadual di bawah itu. Okay, British. Okay, British berundur dari Sumatera. Itu syarat dia. Syarat dia selepas menandatangani perjanjian ini nanti, British akan berundur. Okay, British akan berundur dari Sumatera. Yang kedua, menyerahkan Bangkahulu. Bangkahulu ini satu nama tempat yang telah dijajahi oleh British sebelum ini. Menyerahkan Bangkahulu kepada Belanda. Yang ketiga, tidak membuka penempatan baru di Kepulauan Riau Lingga dan kepulauan lain di selatan Singapura. Maknanya, selepas menandatangani perjanjian ini, yang pertama sekali, British mesti keluar daripada Sumatera. Sumatera kita tahu di kawasan Indonesia yang seberang daripada Selat Melaka. Kita ada Melaka, Selangor, Perak tu. Seberang dia tu di kawasan Indonesia, itulah kawasan Sumatera. Okey. Yang kedua, British mestilah menyerahkan kawasan Bangkahulu kepada Belanda. Dan yang ketiga, British tidak dibenarkan untuk membuka penempatan baru di Kepulauan Riau Lingga. Riau Lingga ni kalau kita lihat Singapura dan kawasan-kawasan Indonesia di bawah di selatan maknanya di bawah Singapura itu tidak boleh diduduki, tidak boleh dimasuki oleh British ataupun British tidak dibenarkan untuk membuka penempatan baru di kawasan bawah daripada Singapura dan kepulauan lain di selatan Singapura. Maknanya di Riau Lingga dan juga kepulauan di kawasan-kawasan yang lain di bawah Singapura. So British tak boleh. Itu adalah syarat-syarat perjanjian. Okay. So kita lihat Belanda. Apa yang Belanda boleh buat ataupun Belanda tak boleh buat. Untuk Belanda, Belanda telah mengiktiraf penempatan British di Singapura. Yang pertama, selepas perjanjian London ini, Belanda telah mengiktiraf penempatan British di Singapura. Yang mana sebelum ni mereka telah bertengkar untuk berebut kawasan Singapura. Yang mana Belanda mengatakan bahawa Singapura ni bawah pengaruh dia. Dan British tetap tak nak keluar daripada Singapura. Jadi mereka tak nak pergaduhan itu berpanjangan, so mereka telah menandatangani Perjanjian London 1824 ini. Okey, yang kedua, Belanda menyerahkan Melaka. Okey, Belanda menyerahkan Melaka dan jajahan takluknya kepada British. So negeri Melayu, negeri Melayu ataupun negeri-negeri penempatan Belanda di atas Singapura ataupun di utara Singapura, utara di sebelah atas lah. Okey, atas Singapura, okey, diserahkan kepada British oleh Belanda. Okey, termasuklah negeri Melaka. So maknanya selepas perjanjian London 1824 ini, Melaka secara rasminya menjadi milik British. Dan yang ketiga, tidak membuka penempatan baru di tanah Melayu. Maknanya negeri-negeri di atas Singapura, Belanda tidak boleh membuka penempatan baru. Balas baliklah. British tak boleh buka penempatan baru di selatan Singapura. Dan Belanda pula tidak boleh membuka penempatan baru di utara Singapura, iaitu di kawasan negeri-negeri di tanah Melayu. Okay, faham Ada soalan setakat ni? Silakan. Ada yang boleh faham? Okey, terus. Okey, kita teruskan kepada slide yang seterusnya.
Okey. Kesan Perjanjian London 1824. Okey, apakah kesan Perjanjian London 1824 terhadap alam Melayu? So selepas ditandatangani perjanjian itu di antara British dengan Belanda, so apa kesan dia terhadap alam Melayu? Okey, yang pertama kita lihat jadual yang dipaparkan di slide. Okay, yang pertama kesan dia ialah pembahagian alam Melayu kepada dua lingkungan pengaruh barat, iaitu di kawasan Tanah Melayu dan ke atas adalah di bawah pengaruh British, manakala di kawasan Sumatera dan ke bawah Kepulauan Riau Lingga, maknanya di kawasan Indonesia di kawasan Indonesia tu adalah di bawah pengaruh Belanda. So terbahagi kepada pecah dua lah. Dia telah berpecah dua. Kita lihat kesan yang kedua, perpecahan Empire Kesultanan Johor Riau. Ini adalah sejarah yang berlaku di negeri kita lah, di negeri Johor ni. Yang mana kalau sebelum ni, negeri Johor sangat besar. Pengaruh dia, kawasan empire dia sangat besar. Dipanggil dulu Kerajaan Johor Riau. Johor yang kita ada sekarang ni, termasuklah Singapura dan termasuk juga Kepulauan Riau di selatan Singapura tu. Itu adalah kawasan jajahan Johor dahulu. Tapi selepas perjanjian London ini, Johor telah terbahagi kepada dua. Johor yang ada sekarang ni dan termasuk Singapura adalah di bawah pengaruh British. Manakala Johor yang berada di Riau Lingga adalah di bawah pengaruh Belanda. So dia pecah dua. Itu kesan dia terhadap alam Melayu yang kedua. Dan yang ketiga, kesan dia adalah Selat Melaka di bawah penguasaan British. So bila Melaka diserahkan kepada British, Pulau Pinang pun milik British, Singapura pun milik British. Jadi penguasaan Selat Melaka tu, sepanjang jalan di Selat Melaka tu, jalan laut di Selat Melaka adalah di bawah pengaruh ataupun di bawah penguasaan British. Itu kesan dia terhadap alam Melayu. Faham? Ada soalan? Silakan kalau ada. Okey, tak ada, boleh faham Okey, bagus. Okey, nanti kita bagi soalan. Awak tolong jawab dan juga harap semua jawapan yang berikan betul Okey, kita lihat seterusnya. Okey, pembahagian alam Melayu kepada dua lingkungan pengaruh barat. Kita lihat kesan yang pertama. Kesan yang pertama kita lihat peta yang ditunjukkan di sebelah ni. Yang mana ini adalah kawasan alam Melayu. Yang besar ni adalah kawasan Sumatera, Betawi, Riau Lingga di bawah ni Riau Lingga ni yang kecil ni. Inilah Kepulauan Riau Lingga. Okey, so Selat Melaka dan Selat Singapura dijadikan sempadan memisahkan pengaruh British dan Belanda. Selat Melaka dan Selat Singapura ni, di kawasan Singapura, ini adalah macam pemisah lah, pagar di antara kawasan British dan kawasan Belanda. Yang warna pink atas ni Tanah Melayu, ini telah menjadi kawasan British selepas perjanjian perjanjian London 1824. Dan kawasan yang berwarna peach ni, ini merupakan kawasan Belanda selepas perjanjian tersebut. Kawasan di sebelah barat dan selatan Selat Melaka meliputi Kepulauan Riau Lingga dan sekitarnya berada di bawah pengaruh Belanda, dikenali Hindia Timur Belanda. Manakala kawasan utara dan timur Selat Melaka meliputi Singapura dan Tanah Melayu berada di bawah pengaruh British yang dikenali sebagai Tanah Melayu. Okey, yang atas ni di bawah pengaruh British. Manakala yang bawah, yang besar ni di bawah pengaruh Belanda. Dengan kata lain, Tanah Melayu menjadi negeri di bawah pengaruh British. Manakala Indonesia, di kebanyakan ni adalah Kepulauan Indonesia sekarang, merupakan kawasan di bawah pengaruh Belanda. Okey, itu kesan yang pertama tadi. Okay, dan kesan yang kedua, perpecahan Empire Kesultanan Johor Riau. Kita lihat yang pertama, Johor menjadi tanah jajahan British. Pada Ogos 1824, Sultan dan Temenggung didesak menandatangani perjanjian menyerahkan Singapura kepada British. Okey, selepas pecah dua tu, pada Ogos 1824, Sultan Johor
yang berada di Singapura, iaitu Sultan Hussein. Kita dah bincang sebelum ni. Johor ada dua sultan. Satu Sultan Abdul Rahman yang menetap di Linggar, dan Sultan Hussein yang dilantik oleh British yang menetap di Singapura. Dan pada Ogos 1824, Sultan dan juga Temenggung telah didesak untuk menandatangani perjanjian menyerahkan Singapura kepada British. Sultan mestilah meninggalkan Singapura dan berpindah ke Melaka, dan pemerintah Johor pindah pusat pentadbiran ke Johor Bahru. Okay. So dia kena pindah. Singapura tu milik British, so pemerintahan kerajaan negeri Johor perlu berpindah ke kawasan Johor Bahru. Yang sekarang ni lah. Okay, kawasan yang sekarang ini. Okey. Yang kedua, pengisytiharan kedaulatan Pahang. Okay, mana berikutan pengukuhan kuasa British di Singapura dan Johor serta pergolakan di Riau Linggar, Bendahara Tun Ali di Pahang cuba bebaskan Pahang daripada Kesultanan Johor Riau. Sebab sebelum ni Pahang berada di bawah pengaruh Kesultanan Johor Riau. Bila berlakunya perpecahan kerajaan Johor ni, menyebabkan Pahang cuba untuk bebaskan diri, menjadi negeri dia sendiri, yang diperintah oleh dia oleh pemerintah dia sendiri, okay, daripada Kesultanan Johor Riau. Dan pada tahun 1853, dengan permuafakatan pembesar, bendahara isytiharkan Pahang negeri yang bebas dan berdaulat. Maknanya dia ada sultan dia sendiri. Itu ialah di negeri Pahang. Dan yang ketiga, berakhirnya Kesultanan Johor Riau Linggar, yang mana Kepulauan Riau Linggar yang diperintah oleh Sultan Abdul Rahman di bawah pengaruh Belanda. Dan pada tahun 1911, institusi Kesultanan Riau Linggar telah dihapuskan terus oleh Belanda. So, hilanglah kerabat-kerabat ataupun generasi-generasi Kesultanan Riau Linggar di bawah Sultan Abdul Rahman. Maknanya dia punya anak-anak dia semua dah tak boleh menjadi sultan di Kepulauan Riau Linggar. Dah tak ada lah. So tinggallah kerajaan Johor yang kita ada sekarang sahaja. Wilayah Riau Linggar diperintah secara langsung oleh Belanda melalui Residen Riau. So Belanda tak nak lagi ada sultan-sultan di kawasan Riau Linggar. Dihapuskan terus dan dia memerintah Riau Linggar secara langsung melalui seorang residen yang dilantik menjadi Residen Riau oleh Belanda. Okey, itu kesan yang kedua. Ada soalan setakat ni? Okay. Nanti akan di offline lah pula. Okay, kita akan tengok secara offline. Okey, boleh faham? Okey. So kita lihat kesan yang ketiga. Okey, kesan yang terakhir. Okey, iaitu Selat Melaka di bawah penguasaan British. Okey, Selat Melaka di bawah penguasaan British. Perdagangan di Selat Melaka dikuasai sepenuhnya oleh British kerana memiliki 3 pelabuhan strategi yang cikgu sebutkan tadi lah. Kenapa Selat Melaka ni di bawah pengaruh British? Kerana British telah ada 3 penempatan kat situ. Di Pulau Pinang, di Melaka dan di Singapura. Pengunduran Belanda dari Tanah Melayu membuka peluang kepada British untuk terus meluaskan kuasanya ke negeri-negeri Melayu yang lain pula selepas ini. Bermula daripada perjanjian inilah British mula meluaskan kuasa dia ke negeri-negeri lain selain daripada Melaka, selain daripada Singapura dan juga selain daripada Pulau Pinang. Dia dah lepas ni kita akan lihat dalam bab yang ketiga, keempat nanti dia dah mula masuk ke negeri-negeri yang lain untuk meluaskan kuasa mereka ke tanah Melayu. Okey, itu adalah berkaitan dengan 3 kesan daripada perjanjian Inggeris Belanda ataupun perjanjian London 1824. Okey, so tamat untuk subtopik 2.3 kita pada hari ini. Okey, so nanti
Soalan ini cikgu akan bagi di Telegram nanti. Macam biasa, salin dalam buku sejarah. Okey, salin dalam buku sejarah. Kalau boleh foto state lah. Kalau boleh print. Tak payah salin. Cuma tampal saja dalam buku. Jawab soalan ini. Dan hantar ke link yang cikgu akan berikan di Telegram nanti. Okey, sebelum kita tamatkan pembelajaran kita, ada apa-apa soalan nak tanya? Ada apa-apa yang awak nak tanya? Silakan. Tak ada Okey, so kalau tak ada, kita jumpa di Telegram selepas ini. Okey, jumpa di Telegram dan cikgu akan edarkan soalan, juga nota yang cikgu dah paparkan untuk rakan-rakan kita yang tak join kelas online pada pagi ini. Dan jawab dalam masa yang ada ni sampai 8.40. Kalau boleh 8.35 tu dah siap. 5 minit tu untuk awak hantar kepada link yang cikgu berikan. So jangan tangguh Jangan tangguh, nanti banyak kerja awak membebankan awak untuk menyiapkan kerja-kerja, sedangkan boleh disiapkan dalam masa sejarah ni. Tak banyak pun, ada 4 soalan objektif dan 2 soalan esei 2 soalan esei yang boleh awak dapat daripada jawapan dia daripada slide yang telah cikgu paparkan. Okey, itu saja pada hari ini. Kita jumpa di Telegram. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Okay, bye.